warahmatullahi taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar adik-adik semua, anak-anak Kafa kelas agama petang. Jadi hari ini Ustaz cuba buat rakaman melalui sistem rakaman melalui telefon hari ini dan kita akan tengok berkenaan dengan sirah, mata pelajaran sirah. Okey. Jadi di dalam skrin yang anda nampak sekarang ni, dalam buku teks sirah tahun 1, kita akan ulang kaji ataupun kita akan bincangkan sedikit tentang kewafatan Abdullah bin Abdul Muttalib. Ya. Adik-adik semua boleh rujuk pada muka surat 27. Okey. Kewafatan Abdullah bin Abdul Muttalib. Okey. Jom kita baca dulu. Nombor 1, Abdullah bin Abdul Muttalib seorang usahawan. Okey. Dia ni seorang usahawan. Adik-adik tahu tak usahawan ni apa? Seorang ahli perniagaan ataupun orang bisnes lah. Orang jual, orang berurusan dengan jual beli ni. Perdagangan, usahawan yang berjaya lah. Nombor 2, Abdullah selalu pergi ke Syam untuk berniaga. Ni Abdullah ni selalu pergi ke Syam untuk berniaga. Syam tahu tak Syam? Satu negeri yang berada dekat kawasan berjauhan juga daripada Mekah. Dia orang pergi, cuba tengok di dalam gambar tu, naiki unta sahaja. Adik-adik ingat penat dia orang ni macam mana dulu. Bayangkan macam mana dia orang travel, naik unta. Kita sekarang ni naik kereta, naik bas, naik kereta api laju, alhamdulillah naik flight, semua dah senang. Dulu orang dulu naik naik unta saja, naik kuda saja. Nombor 3, suatu hari dalam perjalanan pulang, Abdullah jatuh sakit dan meninggal dunia. Satu hari dia pergi ke, setelah pergi ke Syam, dia balik and then dia rasa sakit, dia jatuh sakit dan Abdullah ni meninggal dunia. Nombor 4, jenazah Abdullah dikebumikan di Yathrib. Yathrib ni kawasan berdekatan juga dengan Mekah. Okey, nombor 5, Aminah binti Wahab sedang mengandungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Abdullah meninggal dunia. Aminah binti Wahab ini ibu Nabi mengandungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Abdullah meninggal dunia. Sabar. Okey, seterusnya nombor 6, Abdullah tidak sempat melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana baginda masih berada dalam kandungan ibunya. Abdullah dia tak sempat tengok Nabi Muhammad ni. Kerana baginda Nabi Muhammad tu masih berada dalam perut ibu dia. Nama ibu dia tadi Aminah kan. Jadi adik-adik tahu tak siapa Abdullah ni? Kita kena kenal. Ustaz tak cerita lagi daripada tadi. Ustaz baca Abdullah dia. Adik-adik kena ingat semua, Abdullah adalah bapa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita sayangi semua. Tanpa Abdullah mungkin tak lahirlah Nabi Muhammad. Tanpa ibunya juga Aminah tak lahirlah Nabi Muhammad. Jadi kita kena tahu siapakah ayah kepada Nabi Muhammad. Ayah Nabi Muhammad ialah Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi dekat sini kita kena faham bagaimana susah senangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadapi keadaan yatim. Yatim dulu. Dia menjadi anak yang tiada ayahnya. Sebelum lahir tu dia tak pernah jumpa pun ayah dia. Adik-adik macam mana? Ada tak dekat sini kita yang ada sekarang ni dah tak ada ibu dan dah tak ada ayahnya. Cuba tengok macam mana cubaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Dia punya cabaran dia dah tidak ada dia punya ayah dia ketika dia lahir ke dunia. Jadi bersyukurlah kita adik-adik semua, kita tidak diuji macam tu. Nabi Muhammad orang yang hebat, dia dah telah diuji walaupun dia dah kecil dahulu. Allahu akbar. Hebat. Okey.
Okey, seterusnya Ustaz akan tunjukkan. Okey. Habis pakai ni lah. Pakai ni. Okey, yang kedua ialah muka surat seterusnya ialah kita bincang sikit tentang penghayatan ya. Penghayatan iaitu ajal kematian manusia ditentukan oleh Allah. Tak kisah kita ni muda ke, tua ke, ya, miskin ke, kaya, semua ditentukan, ajal kita ditentukan oleh Allah. Kita sihat, kita nampak sihat, tapi mungkin malam ni kita meninggal. Sekejap lagi kita meninggal ya. Okey, yang kedua, kita perlu memuliakan Kaabah dan tempat-tempat ibadah. Okey, itu kita kena fahamlah. Kita pergi masjid, kita tak boleh berlari, kita tak boleh bergurau, tempat-tempat ibadah ya. Okey, seterusnya sifat dengki dan sombong dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, nanti Ustaz terangkanlah ya. Yang seterusnya, setiap kejahatan manusia akan dibalas oleh Allah. Ini sebenarnya kesinambungan daripada pelajaran Kaabah. Abrahah menyerang Kaabah sebenarnya. Okey, seterusnya kita hendaklah bersabar dan redha atas segala ujian Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala menguji Nabi Muhammad. Itu juga menjadi pengajaran kepada kita sekiranya kita pun ada masalah-masalah. Contoh ayah dan ibu kita dibuang kerja di musim pandemik ini. Jadi kita kena redha dan kita kena bina hidup yang barulah. Ya, insya-Allah ya, semua sekali. Okey, itu saja perkongsian Ustaz. Jadi nanti latihan Ustaz akan share sekejap lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi